Ya, asal para pejuang subuh yang istiqomah dalam menjalankan ibadah salat subuh, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bab celaan terhadap riya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sam'a an-nas bi'amalihi sam'a Allahu bihi sami'a khalqihi wa sagharahu haqqarahu, rawahu Tabrani. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa sam'a Allah bihi 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, rawahu Tabrani. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta yaumil qiyamati bisuhufin mukhattamatin فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول تبارك وتعالى ألقوا هذه وأقبلوا هذه فتقول الملائكة وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عز وجل إن هذا كان لغير وجهي وإني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي. وفي رواية فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل قال صدقتم إن عمله كان لغير وجهه، رواه الطبراني. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، رواه البزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسوأ الناس منزلة من أذهب آخرته بدنيا غيره، رواه البيهقي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان، رواه البيهقي. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan nikmat kesihatan, nikmat taufik, segalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya beberapa jam sahaja, beberapa detik kita telah bangun daripada waktu tidur. Banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan amalannya kepada makhluknya yang bisa mendengar, kemudian dia merendahkan dan menghinakannya. Yang ini barang siapa memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan amalannya kepada makhluknya yang bisa mendengar. Yang ini barang siapa beramal soleh secara sembunyi-sembunyi, lalu ia menampakkannya supaya didengar orang-orang dan dipuji, maka Allah akan memperdengarkan amalannya dan menunjukkan kepada orang-orang mengenai maksudnya yang sebenar, serta bahawa amalannya tidak ikhlas. Allahu Akbar. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika setiap hamba yang berdiri dengan sum'ah, sum'ah ini berbuat sesuatu, mahu orang mendengar akan perkara kebaikannya, itu sum'ah. Dan riya', riya' ini mahu orang melihat akan perkara kebaikan yang dilakukannya, ingin dilihat, maka Allah pasti akan memperdengarkan kepada seluruh makhluknya pada hari kiamat. Apakah yang dimaksudkan dengan memperdengarkan? Tadi ada penerangan.
maka Allah akan tunjukkan siapakah orang ini yang sebenar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebuah lembaran yang masih tertutup akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian lembaran itu ditegakkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, campakkanlah ini dan terimalah yang ini. Maka para malaikat berkata, demi kegagahan dan keagunganmu, kami hanya melihat amal kebaikan. Maka Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya yang ini bukan karena aku, dan pada hari ini aku hanya menerima amal yang ditunjukkan, yang ditujukan, yang dibuat, yang diamalkan untuk mencari keredaanku. Dalam sebuah riwayat, para malaikat berkata, demi kemuliaanmu, kami hanya menulis apa yang ia amalkan. Allah berfirman, kalian benar, sesungguhnya amalnya bukan karena aku. Hadis riwayat Tabrani. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adapun perkara-perkara yang membinasakan itu ialah sifat bakhil yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Adapun perkara-perkara yang membinasakan itu ialah, yang pertama, sifat bakhil yang dipatuhi, pelit sekali, hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang ammarah, sering tidak boleh dikontrol, dan kekaguman terhadap diri sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara manusia yang paling buruk kedudukannya adalah orang yang menukar akhiratnya dengan dunia orang lain. Di antara manusia yang paling buruk kedudukannya adalah orang yang menukar akhiratnya dengan dunia orang lain. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas umat ini adalah orang munafik yang pandai dalam kata-katanya. Alhamdulillah, beberapa hadis yang telah kita dengar mengenai hati. Mahu amalannya itu didengarkan orang, mahu dilihatkan orang, maka orang ini mendapat celaan yang besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nikmat mata dan nikmat pendengaran yang tanpa kita sedari boleh menjerumuskan kita ke dalam perkara sum'ah. Maka orang-orang sum'ah begini, inilah balasan mereka. Mungkin kadang-kadang kita pun terlibat sama. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita dengarkan ini, Allah perbaiki niat kita setiap kali kita diberikan taufik untuk melakukan setiap amal. Maka di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dua perkara yang berbeda kepada orang yang bersolah sebagai contoh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang-orang beriman. Siapakah mereka? Allah terangkan ciri-ciri sifat-sifat mereka itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang apabila menunaikan solat, solat mereka itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi salatihim. Fi itu maksudnya di dalam. Di dalam solat mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah menerangkan berkenaan hal ehwal perihal tentang orang yang menunaikan solat. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Nah, di sini hanya sedikit perbedaan, boleh kita salah faham. Orang bilang, oh, kalau solat pun akan diberikan celaan oleh Allah, kan? Celakalah orang-orang yang bersolat. Allah berfirman, siapakah mereka? Orang yang alladzina hum an salatihim, orang yang daripada solatnya. Solatnya bagaimana? Salatihim sahun. Orang yang berpaling daripada solat. Bukan bersolat dalam keadaan malas, tapi tidak menunaikan solat kerana malas. Dan orang yang tidak mahu menunaikan solat kerana apa? Kerana takut dikhawatiri oleh
ramai orang lihat kepadanya. Orang-orang begini, wailul lil musallin, celakalah orang yang menunaikan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang apabila sampai pada waktu salat malas menunaikan salat. Kalau kita terjemahkan, orang yang di dalam salatnya malas. Memang begitu. Kalau sudah lama tidak salat, kan, mahu menunaikan salat pasti malas. Ataupun anak-anak kita didik mereka untuk salat, pasti malas. Bukan semua, tapi pasti ada yang begitu. Tapi orang yang menunaikan salat dalam keadaan malas, itu berbeda dengan orang yang tidak menunaikan salat kerana malas. Orang yang tidak menunaikan salat kerana khawatir, mereka ini dikatakan orang yang sering salat. Tinggalkan salat kerana takut orang bilang dia ni kaki salat. Itu hanyalah permainan kata-kata untuk tidak menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kerana dengan sedikit salah faham begitu boleh menjerumuskan kita di dalam riak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah tidak salat, riak lagi. Kemudian termasuk dalam kalangan orang-orang yang sum'ah, orang-orang yang hatinya tidak bersih. Orang-orang pun memperkatakan perkara yang tidak baik tentang dirinya. Tapi niatnya itu mungkin benar. Tak mau solat, nanti orang bilang aku ni solat. Kan? Sedangkan Nabi SAW bersabda, rajulun ya'tadul masajid. Orang-orang yang lelaki yang berulang alik pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, falyashhadu lahu bil iman, kan? Maka kamu wahai manusia bersaksilah bahawa orang itu adalah orang-orang yang beriman. Itu adalah glad tiding, adalah basyarah daripada Nabi SAW. Kita buat kerana Allah, hanya Allah sahaja yang mengetahui, maka itulah perlu kita tahu tentang apakah itu maksud ikhlas. Sebelum kita buat sesuatu, semasa kita berbuat sesuatu, setelah kita berbuat sesuatu, niat kita hanya sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita buat kerana Allah, Allah lah yang menggerakkan hati manusia itu untuk menyangka baik ataupun sebaliknya. Hadis yang berikutnya tadi berkenaan dengan 3 perkara yang boleh menghancurkan manusia. Yang pertama adalah sifat bakhil yang dipatuhi. Bakhil ini sangat problem. Big problem. Kerana pertamanya mungkin bakhil kepada amalan luaran. Dan akhir-akhirnya akan berakhir dengan bakhil dalam melakukan amalan-amalan pribadi. Amalan-amalan infradi. Berzikir pun akan jadi bakhil. Berselawat pun akan jadi bakhil. Banyak sekali perkara-perkara zahir ini akan menyebabkan perkara batin kita pun terkesan sama. Istighfar pun jadi bakhil. Berbicara yang baik pun akan menjadi bakhil. Kerana apa? Kerana bakhil kita terhadap kurniaan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, infaklah kamu, bersedekahlah kamu daripada perkara-perkara yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Kan? Dan Allah tidak memerlukan kepada sedekah kita. Kan? Macam Pak Taufik bilang kemarin, kita ada jeruk, sini ada kotak wang. Siapa bayar, masuk dalam kotak wang, dapat jeruk orange. Wang ini dikasih pada masjid. Kan? Kita sudah kenyang, pahala lagi dapat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa-apa dari kita. Allah kurniakan kepada kita, kita kurniakan kembali untuk kita sendiri. Kan? Kita sedekah itu untuk diri kita sendiri. Tapi oleh kerana kita kurang memahami tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran disebutkan 99 janji syaitan itu dipatuhi lebih daripada 1 janji Allah Subhanahu wa taala. Kan, syaitan janji itu, janji ini, janji itu, janji ini. Dalam neraka nanti syaitan akan lari dari kita, kan. Wa ana bari'um minkum, syaitan bilang, aku free hari ini, jangan cari aku. Siapa suruh kamu ikut aku, kan. Kamu tahu aku ni salah, kamu ikut aku buat apa? Maka ini adalah perkara-perkara yang perlu kita jauhkan. Kemudian hawa nafsu yang diikuti. Ini adalah nafsul ammarah. Perkara yang tidak baik.
Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdik, pandai itu, bijaksana, intelijen, berfikiran jauh itu adalah orang yang orang yang sentiasa menyediakan amalan untuk hari akhirat. Man dala nafsahu, yang sentiasa kontrol hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk mendapatkan perkara kebaikan daripada negeri akhirat. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh. Siapakah mereka? Manittaba'a hawahu, kan, orang yang sentiasa sering sekali mengikut hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan sahaja apa sahaja yang mereka ini inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan tanpa ada sedikit pun ada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya bilang, iman itu di antara khauf dan raja. Khauf itu takut, raja itu harap. Harap saja tanpa ada ketakutan itu adalah perkara yang mustahil. Takut sahaja tanpa ada pengharapan itu bisa membinasakan. Kerana senang untuk kita ngomong kepada orang-orang ramai, ini bid'ah, ini syirik, ini khurafat, ini tidak benar. Kerana saking terlampau banyaknya takut kepada Allah, dengan tidak ada panduan daripada ilmu syariah yang benar. Begitu juga dengan rojak, terlebih pengharapan. Harap sahaja semata-mata tapi tidak solat, tidak selawat, tidak istighfar. Tak apa, Allah Rahim, kan? Allah Ghafur. Berterusan begitu, itu adalah tipu daya daripada syaitan. Maka itulah yang kita perlu amalkan setiap kali setelah solat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti yang kemarin kita bilang, kita banyak akan mengharap. Bagaimana mengharap? Mengharap solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana di antara kunci yang bisa menjerumuskan orang laki-laki itu kepada perzinaan sebagai contoh, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki itu kerana solat mereka itu tidak benar. Maka daripada solat itulah kita ni orang yang sering di luar. Orang laki-laki biasanya begitu, kan? Kerja, beli barang, jual barang di masjid. Maka untuk menjaga setiap pergerakan kita di luar rumah kita ni hanya melalui solat. Maka kita mengharapkan Allah terima solat kita lewat rojak, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala lewat khauf. Takut-takut solat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir, di antara manusia yang paling buruk kedudukannya adalah orang yang menukar akhiratnya dengan dunia orang lain. Maksudnya apa? Ada ilmu sedikit, kemudian senang dibeli, senang ditukar dengan sedikit tukaran dunia oleh orang-orang yang mempunyai harta. Ditukar fatwa, ditukar pendapat, ditukar pegangan untuk menyenangkan hal ehwal kehidupan orang-orang yang mempunyai sesuatu di dunia ini. Kenapa? Kenapa berada di dalam bab celaan terhadap riak? Kerana mahu orang mendengarkan daripada orang lain tentang bagus ini, ustaz ini, bagus orang ini, kan? Keluarkan fatwa yang senang dengan kita. Maka itulah bedanya fatwa dan takwa. Fatwa ini bisa dirubah, walaupun ada pendapat yang boleh, pendapat yang tidak boleh. Fatwa itu begitu rendah. Tapi takwa itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Dan fatwa itu untuk orang. Kan? Orang tanya kita, kita berikan yang paling mudah solusi untuk orang-orang yang bertanya. Dan takwa itu untuk diri kita. Takwa untuk diri kita supaya apa? Kita menjaga perbatasan itu. Kalau kita pun sering ikut yang fatwa saja, maka tidak akan ada pertambahan iman dalam kehidupan kita. Tidak akan ada pertambahan amal dalam diri kita. Oh tak apa, fatwa bilang begini, fatwa bilang begitu. Maka kita mencari adalah at-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada hadis Wasilah ibn Asqa radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah bilang apa? Rasul tunjuk pada hati, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Maka di antara tanda orang beriman itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sering istiqamah dengan amalannya, kemudian mereka ini menaikkan darjat amalan itu kepada amalan yang lebih sedikit lagi. Kalau dulu 2 rakaat terus sebelum subuh, naik 4 rakaat.
Kalau dulu 1 halaman, terus sekarang naik 2 halaman. Itu adalah di antara tanda orang-orang yang ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menerima amalan kita itu, pasti amalan kita itu akan menjadi panduan kepada orang-orang lain, terutamanya ahli keluarga kita sendiri. Maka takwa itu membutuhkan waktu yang lama. Bukan 3 hari, 4 hari beramal, kita sudah mau orang lain ikut macam kita. Kan? Maka kesannya itu adalah kesan yang panjang, long term, bukan short term. Dan begitulah Nabi SAW bersabda, yang paling aku khawatirkan ke atas umat ini adalah alimul lisan, orang yang pintar berkata-kata, orang yang ada gula pada lidah mereka. Kenapa? Kerana menggunakan sedikit rezeki, sedikit nikmat yang telah Allah kurniakan kepada mereka ini untuk berbicara, mendengarkan perkataan yang enak-enak untuk orang lain di belakang ngomong, oh orang ini pintar berbicara, orang ini manis sekali kata-katanya. Maka orang begini sangat bahaya sekali, sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di dalam perbicaraan itu ada sihirnya. Sihir orang jual beli, kan? Ini bagus ini barang ini. Kan? Apa lagi? Orang-orang berkempen untuk partai mereka, sebagai contoh. Orang-orang memuji orang lain. Ini adalah satu tanda kalau Allah kurniakan kepada kita, terus kita ingat kepada hadis-hadis begini, supaya apa? Sebelum, semasa, setelah, apakah tujuan kita melakukan perkara tersebut. Kalau kita buat kerana makhluk, maka ingatlah, inni akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah, munafiqun alimul lisan, orang yang sangat pintar sekali dalam berbicara, tetapi tujuannya itu hanya untuk mendapatkan secebis daripada keduniaan, untuk mendapatkan kenikmatan daripada mendengar manusia-manusia berbicara tentang hal ehwal dirinya. Mudah-mudahan saya sendiri yang paling banyak berbicara ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang bersih. Setiap kali kita berbicara, semua yang kita lakukan ini hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, apa yang kita beramal, apa yang kita telah lakukan, semuanya mudah-mudahan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa yang kita mahu melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi redha Allah itu berada di atas jalannya syariat yang benar, dan kemurkaan Allah itu berada dalam setiap kali kita melakukan. Kemurkaan Allah itu berada dalam setiap kali kita lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu Allah murka yang mana. Kan? Bisa jadi dosa kecil, bisa jadi dosa besar. Tapi kalau kemurkaan Allah sudah datang, maka akan tertimpalah ujian yang seterus dan seterusnya. Tapi setiap amalan yang baik, kalau Allah terima, Allah redha waktu itu, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi yang penuh bahagia ini, pagi hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita terus taufik untuk terus istiqamah dengan ikhlasan lillahi taala, insyaallah. Apa yang kita dengar Pak, kita mengiktibar, amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak soleh. Orang jauh, insyaallah. Paling banyak malah. Kenapa udara di pagi hari itu rupanya itu segar? Kenapa tercampuri oleh nafas-nafas orang munafik? Allah. Ini dapat sedikit fatwa dari Ustaz kita dari Boyolali, ya Allah. Ayo asal para pejuang subuh yang istiqomah dalam menjalankan ibadah salat subuh, insyaallah. Kalau di sini pejuang subuh, toh yang si pejuang 5 waktu. Masya Allah.